Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada subtopik 2.3.2 iaitu menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik pada muka surat 65 dalam buku teks. Okay? Jadi sebelum kita masuk subtopik ni macam biasa, kita berdoa sebagai adab kita lah sebelum kita mulakan pembelajaran. Jadinya awak stopkan video saya sekejap. Okey, mengikut kepercayaan agama masing-masing, kita boleh start berdoa. Okey. Alright. Terima kasih. Okey, sebelum kita masuk 2.3.2 ni, kita dah belajar apa pada kelas yang sebelumnya? Kita dah belajar berkenaan dengan, sekejap ya. Ini dia, 2.3 reka bentuk elektrik iaitu pada subtopik 2.3.1 elemen sistem elektrik iaitu ada apa? Sumber, medium, beban dan juga kawalan. Okey, beban dan juga kawalan. Alright, ni empat dia. Sumber, medium, beban dan juga kawalan. Dalam sumber ni ada apa? Ada yang awak kena ingat, ada sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, lepas tu medium. Medium ni apa? Medium ni ialah perantara antara sumber dengan beban. Sumber macam sumber elektrik, sumber tenaga kan. Beban tu beban apa? Beban lampu, beban kipas. Beban ni macam peralatan ataupun alatan, okey? Itu beban. Lepas tu beban ni ni macam ni peralatan. Peralatan untuk kita memasak ataupun untuk kita mengadun kita punya makanan, mengadun kuih kita, kita gunakan ni. Hand mixer. Lepas tu kalau kita nak hancurkan makanan, kita nak kisarkan makanan, beban kita adalah beban untuk elektrik tu adalah pengisar makanan ni. Okey? Maksudnya sumber macam sumber elektrik, beban adalah macam peralatan, medium yang menghubungkan antara sumber dan juga beban. Apa beza ya? Okey, kawalan ni awak boleh lakukan melalui dua cara, manual ataupun automatik. Okey, kawalan ni maksudnya pengawalan arus elektrik secara selamat. Okey, di mana kalau awak nak kurangkan suhu dia, awak boleh laraslah melalui suhu dekat streka tu. Lepas tu kalau ada yang tu secara manual, kalau secara automatik contohnya macam yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau ada ribut petir ke kan, main switch box ni dia akan tertendang. Bila tendang switch tu akan terputus. Dengan cara itu dia dapat mengelakkanlah ada macam terbakar ke apa benda kan. Alright. Okey, ni jenis-jenis arus. Ada dua, arus ulang alik dengan arus terus. Biasanya kalau arus ulang alik ni, voltan dia boleh dinaikkan dan juga boleh diturunkan. Kalau arus terus ni, kalau bateri tu 1.5 volt, 1.5 volt lah yang akan running dalam kita punya lita tu. Kalau lita dia 3.0 volt, dalam 3.0 volt lah yang akan running dalam lita. Dia tak akan jadi 3.5, dia tak akan jadi 1.8 tak. Okay. Lepas itu, alright. Okey, kini kita akan masuk 2.3.2 menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Pada muka surat 65 ada 3 benda yang awak perlu tahu. Okey. Pertama adalah keselamatan, kedua adalah kedudukan peranti dalam lita dan ketiga adalah sambungan lita. Kalau awak tengok dalam muka surat 65 dia bagi tahu apa tu? Reka bentuk lita bagi satu peralatan dapat ditunjukkan menerusi 3 aspek iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam lita dan juga sambungan lita. Ni cara kita nak reka bentuk lita peralatan tu, kita kena ambil tahu 3 perkara ni. Keselamatan, kedudukan peranti dalam lita dan juga sambungan lita. Right, kita tengok yang pertama. Keselamatan dulu. Keselamatan dia beritahu apa? Lita peralatan elektrik direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Okay? Ciri-ciri keselamatan penting kerana dapat melindungi pengguna dan beban daripada berlakunya lita pintas. Dan ni boleh boleh menyebabkan rejatan elektrik. Kita tengok ciri-ciri keselamatan yang ada pada periuk rasik ni. Okay? Dia letakkan
diletakkan litar tu dekat bawah periuk nasi. Supaya apa? Dia bagi tahu kat sini. Litar elektrik terdapat di bawah periuk. Kedudukan litar adalah tersembunyi. Nampak? Kedudukan litar tu tersembunyi, taklah terdedah daripada luar, nampak? Okay. Lepas tu tidak dapat dicapai dengan tangan. Kalau awak nak godeh-godeh bawah tu pun tak boleh. Dia diperketatkan dengan skru. Kalau awak nak keluarkan, ada kerosakan ke apa benda, bawa awak buka skru dia tu. Jadi tak boleh nak sesuka hati masukkan jari ke, ataupun ada budak kecil nak pegang-pegang ke, tak boleh. Jadinya dia selamatlah bila dia letakkan litar elektrik dekat bawah periuk nasi. Lepas tu ada skru lagi kan. Okay. Lepas tu dia tidak terdedah. Ni maksudnya macam daripada bila kita tengok mata bila kita tengok periuk nasi tu daripada luar, taklah nampak litar elektrik tu, sebab litar elektrik sebab ada dekat bawah periuk nasi. Alright, seterusnya kita ada kedudukan peranti dalam litar. Peranti. Okey, kedudukan litar perlulah kemas dan menarik. Ini, kedudukan litar tu sendiri kedudukan litar ni memainkan peranan. Kalau litar tu berserabut, orang nak betulkan pun, kalau ada kerosakan pada kita punya peranti elektrik tu pun akan menyukarkan mereka yang nak membetulkan peralatan elektrik tu. Okay. Lepas tu, faktor ini sesuai bagi tujuan komersial. Bila dia kemas, bila dia menarik, kita boleh pasarkan dia, kita boleh jual produk tu. Okay. Lepas tu, kedudukan peranti diletakkan pada satu tempat. Maksudnya, okay, kita tengok dekat periuk nasi tu, kedudukan peranti diletakkan bersama dengan litar elektrik. Ada apa peranti dekat periuk nasi ni? Ada sensor tekanan, ada sensor suhu, ada elemen pemanas yang diletakkan bersama-sama dengan litar elektrik. Bila diletakkan dekat satu tempat, jadinya tak adalah berterabur peranti elektrik tu. Ada yang dekat tepi periuk nasi, ada yang dekat mana tu lah kan, ada yang dekat dalam periuk nasi. Jadi tak semuanya berada di bawah, periuk nasi tersebut. Okay. Alright, seterusnya kita sambung sambungan litar. Okay, ada 6 sambungan litar. Yang pertama, litar tertutup. Apa yang dikatakan dengan litar tertutup ialah mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Jadinya, bila awak buat penyambungan, wayar bersambung dengan kemas, maksudnya tak adalah yang longgar. Lepas tu switch tertutup, ada bateri. Jadinya akan ada satu kitaran dalam tu di mana ada arus, ada voltan, ada kuasa. Itu yang dikatakan litar tertutup. Okay, bila arus ada voltan, ada kuasa yang akan menyebabkan mentol lampu tu menyala. Jadinya ia adalah litar tertutup, litar yang berfungsi. Okey, kita tengok pula litar terbuka. Tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Kalau kita tengok dalam gambar ni, penyambungan ada, bateri ada, apa lagi, switch ada, mentol ada. Kenapa mentol dia tak menyala? Sebab switch dia dalam keadaan terbuka. Jadinya tak akan berlaku kitaran tenaga dalam tu. Kitaran elektrik kan, arus, voltan dan kuasa tak akan berlaku dalam tu. Alright, jadinya ini adalah litar terbuka. Jadi bila arus tak dapat mengalir, switch lampu tu tak akan menyala. Okay, itu yang dikatakan dengan litar terbuka. Litar pintas ni apa pula? Berlaku apabila wayar positif dan juga wayar negatif yang bocor bersentuhan. Nampak dia bocor dekat sini. Okay, mungkin tergunting sikit ke, terkoyak sikit ke wayar tu kan, jadinya dia bersentuhan antara satu sama lain. Ia akan menghasilkan percikan, seterusnya akan menyebabkan kebakaran. Okay, itu litar pintas. Biasa orang dengar, kenapa rumah ni terbakar? Rumah ni rumah ni terbakar mungkin disebabkan berlakunya litar pintas. Pernah dengar kan? Okay, lepas tu kita ada litar salah kekutuban. Apa yang dikatakan dengan litar salah kekutuban ini? Ialah sambungan yang salah pada litar, di mana dekat LED tu katot perlu disambungkan pada punca negatif bateri. Ni dia. Okay. Bila awak nak pasang LED, awak kena tentukan
positif dia mana, negatif dia mana. Positif tu adalah anode, negatif tu adalah cathode. Awak ingat cathode pendek. Okay, so kaki dia kena pendek. Bila pendek, dia cathode dia negatif. Panjang anode positif. Jadinya positif perlu disambungkan pada punca negatif bateri. Saya confirm balik. Mengikut buku teks muka surat 66, LED cathode disambungkan pada punca positif bateri. Letak ini sepatutnya disambungkan mengikut keketuban yang betul, iaitu kalau kaki cathode LED disambungkan pada punca negatif bateri. Okay, betul. Kaki cathode LED sambung pada punca negatif bateri. Okay. Jadinya, okay, ni kaki cathode ni kat mana nak sambung? Pada punca negatif bateri. Kalau positif kaki dia, kita kena sambungkan dia dekat punca positif bateri. Okay, litar arus bocor pula apa? Terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Nampak kat sini? Dia bersentuhan antara wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Perkakasan elektrik kat sini apa? Cerik tu. Okay. Itu litar arus bocor. Lepas tu kita ada litar bypass. Litar bypass ni apa? Terjadi akibat penyambungan wayar pada fuse yang sama untuk soket yang berlainan. Okay, nampak ni ada soket ni. Warna putih ni kan ni soket dia. Yang menyebabkan berlakunya lebihan bebanan pada wayar. Menghasilkan haba berlebihan pada penebat wayar. Boleh terjadinya lintar pintas. Okay, dekat satu soket ni, contohlah ada switch untuk apa yang menghasilkan haba-haba banyak kat rumah, biasanya apa? Peti sejuk, oven, aircon pun boleh juga. Okay? Jadinya dekat dalam satu soket ni tidak boleh menghasilkan lebihan beban. Bila dihasilkan lebihan beban, dia akan menyebabkan wayar tu terbeban lah. Bila terbeban menghasilkan haba yang lebih banyak, itulah yang akan menyebabkan berlakunya lintar pintas. Okey, lintar bypass ni, contohlah dekat satu switch ni, dia cantumkan ataupun disambungkan dalam satu soket ni, wayar untuk peti sejuk, wayar untuk oven, dia satukan dalam satu soket. Jadinya, dua-dua ni menghasilkan haba yang panas kan. Jadinya kat situ akan berlaku lebihan beban. Okay, berlakunya lebihan beban pada wayar yang mana akan menghasilkan haba berlebihan pada penebat wayar dan boleh terjadinya litar pintas. Alright. Okay, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita dah belajar hari ini, macam mana kita nak tunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik ni, kita kena ambil tahu 3 benda. Keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Alright. Okay, untuk homework hari ni macam biasa, kena buat nota subtopik 3.3.2 dan latihan modul muka surat 32 dan juga 33. Okay. Untuk subtopik seterusnya, awak dah boleh baca untuk subtopik 2.3.3 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. So untuk kelas next week, apa yang awak perlu sediakan adalah kalkulator. Alright, okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.